belum ada ni. Belum keluar lagi Ustaznya muka. Dah Memang keluar. je semua. Okey, boleh start lah. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah kita akan mulakan pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah yang mana kita akan khususkan buat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini, walaupun sekedar online, kita sama-sama mengharapkan semoga kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan majlis ini juga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita diberikan sedikit sebanyak kefahaman mengenai ilmu-ilmu hadis di dalam pengajian ulumul hadis ini, insya-Allah. Ala hazinnya wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina futu al-arifin wa faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik pengajian kita dalam kitab ni di muka surat yang ke-173. Kan beberapa minggu atau bulan yang lalu kita dah belajar mengenai jenis-jenis hadis, tingkatan ataupun martabat hadis. Ada hadis yang dikenali sebagai hadis yang sahih, ada yang hasan dan juga ada yang dhaif. Hadis yang sahih, hasan dan dhaif ini juga terbagi kepada dua bahagian. Ada yang dikenali sebagai hadis itu sahih, tapi dia dikenali sebagai sahih li zati ataupun sahih li zatihi. Lagi satu dia panggil sahih li ghairi. Sahih li ghairihi. Sama juga hadis hasan pun ada li zati dan ada li ghairi. Hadis dhaif pun sama, dia ada li zati, ada li ghairi juga. Dan kita dah bincangkan minggu lepas, beberapa bulan yang lepas pun kita dah bincangkan tingkatan hadis ni yang letakkan martabat hadis itu jadi sahih, jadi hasan dan dhaif ni adalah para ulama muhaddisin. Muhaddisin ni mereka yang khusus dalam bidang hadis. Kalau ulama-ulama Quran ni dikenali sebagai ahlul qura, mereka khusus bahagian Al-Quran. Kalau ulama-ulama fiqah dia panggil para fuqaha. Jadi maknanya semua bidang ilmu ni dia ada dia spesialis. Baik. Kalau dalam bidang hadis ni kita merujuk kepada spesialis muhaddisin ni, kadang-kadang mereka pun ada kaedah-kaedah tertentu untuk mensahihkan sesuatu hadis, untuk menghasankan sesuatu hadis dan juga mendhaifkan sesuatu hadis. Kadang-kadang hadis dhaif ni dhaif pada ulama A tapi ulama B mungkin tak dhaif. Kadang-kadang yang hasan pun sama, sahih pun sama. Dia ada kaedah dia. Antara kriteria yang penting untuk lihat sesuatu martabat hadis ni, pertama sekali dia lihat pada matan hadis. Matan ni dia punya teks hadis. Yang Rasulullah SAW bersabda, apa yang dia cakap tu, itu dipanggil matan. Siapa yang meriwayatkan hadis ni pula dia panggil sanad. Sanad pun satu benda yang penting juga. Dia nak tengok siapa yang meriwayatkan perawi-perawi dia ni, punya nama-nama yang tertentu, diorang akan semak satu persatu siapa perawi-perawi ni. Dan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ni juga, diorang semak latar belakang perawi tersebut. Setiap individu perawi ni dia semak latar belakangnya, sama ada perawi tersebut orangnya sekah ataupun tidak sekah. Sekah ni mana orang yang adil ataupun amanah. Yang keduanya nanti dia tengok dari sudut dobit,
Dobit perawi ni dia panggil dobit, maknanya dia tengok dari sudut orang ni punya hafalan pula. Kemarin dia cakap hadis ni punya matan macam gini, tapi hari ni dia cakap macam gitu pula, berubah-ubah dia punya teks hadis tu. Kan? Tapi kalau orang yang hafalan dia mantap, kemarin dia cakap gitu, hari ni pun cakap gitu juga, tahun depan pun dia gitu, dia takkan berubah. Ini dari sudut hafalan seseorang. Baik, minggu lepas kita dah masuk perbincangan tentang bab hadis sahih. Hadis sahih ni memang ianya boleh dijadikan amalan dan ianya boleh dijadikan hujah. Hujah, maksud hujah ni dia boleh digunakan untuk mengeluarkan hukum. Dalam kaedah ilmu fiqah, mengeluarkan hukum ni merupakan apa dia panggil istinbat hukum. Dia boleh mengeluarkan hukum. Hukum ni boleh diamalkan ke tak boleh diamalkan ke tak apa, ada kaedah dia. Okay. Hari ini kita akan sambung lagi, insya-Allah kita akan sambung bab hadis hasan pula, kedudukan hadis hasan ni. Boleh tak kita keluarkan hukum melalui hadis hasan, dan boleh tak kita mengamalkan hadis hasan. Dan kalau sempat, insya-Allah kita akan cover juga bab hadis yang dhaif ni nanti di muka surat sebelah, muka surat 174 pun sama juga. Setiap hadis yang dhaif ni boleh tak kita amalkan dia, ataupun boleh tak dia keluarkan sumber hukum. Sumber hukum ni yang keluarkan dia selalunya bukan ulama-ulama hadis, bukan ulama-ulama Al-Quran. Saya selalu pesan ulama-ulama Al-Quran, ahlul qura sama muhaddisin ni kerja dia orang cuma keluarkan hadis saja. Yang mengeluarkan hukum adalah ulama-ulama fuqaha. Nanti ulama-ulama fuqaha bagian fiqah ni, dia yang keluarkan 5 sumber hukum tu. Sama ada benda ni menjadi haram, ataupun wajib dilaksanakan, ataupun jadi makruh, sunat, ataupun dia jadi mubah. Mubah maknanya harus. Itu ulama fuqaha punya tugas. Saya baru bilangkan minggu lepas, ulama-ulama hadis dan ulama-ulama Quran ni mereka umpamakan, ibaratkan seperti orang-orang yang menjaga obat dekat farmasi tu. Dekat farmasi yang jaga obat ni dia panggil farmasis. Dia cuma keluarkan obat saja. Yang ada banyak-banyak obat dalam farmasi ni, dia cuma keluarkan obat. Tapi yang mengeluarkan surat untuk ambil obat apa untuk diguna pakai, satu hari berapa kali nak makan obat ni, ini semua adalah doktor, bukan farmasis. Dia doktor yang kasih surat dengan farmasi baca, farmasi kasih je. Itu je kerja dia. Jadi ulama-ulama Al-Quran dan hadis ni diibaratkan seperti farmasis. Yang mana para fuqaha ni, imam-imam mazhab ni, mereka ni lah doktor. Mereka yang bilang, kalau nak buat benda ni, hukum dia haram, hukum dia wajib, hukum dia makruh, dia yang keluarkan sumber hukum tu. Kan? Baik, hari ini kita terus masuk kepada bab hadis hasan. Boleh tak kita amalkan hadis hasan? Kan? Apakah hukum mengamalkan hadis hasan? Baik, kita masuk ke muka surat 173 pada bab yang kedua. Hukum beramal dengan hadis hasan. Topik yang pertama tu, nombor 1, kedudukan hadis hasan. Sebagaimana maklum, hadis hasan merupakan suatu istilah yang muncul untuk menyelesaikan permasalahan hadis-hadis dhaif. Namun begitu, ia tidak termasuk kategori hadis yang ditolak, tetapi ia mencapai martabat sahih. Maknanya hasan ni dia bawah sikit martabat daripada hadis sahih, tapi dia atas sikit pada hadis dhaif. Dia pertengahan lah, antara sahih dengan dhaif. Ada hadis dia panggil hadis hasan. Okay. Pada dasarnya kedudukan hadis hasan sama seperti hadis sahih. Ini pada kedudukan dia, dasar dia, kedudukan dia sama. Apabila ditinjau dari sudut boleh untuk dijadikan hujah, walaupun sudut kekuatannya lebih rendah. Oleh sebab itu, kebanyakan ulama hadis yang bersikap mudah seperti Al-Hakim, Ibn Hibban dan juga Ibn Khuzaimah telah memasukkan hadis hasan dalam bahagian sahih. Walaupun mereka berpendapat hadis hasan lebih rendah kedudukannya daripada hadis sahih. Maknanya ada juga ulama
yang menggunakan hadis hasan untuk berhujjah. Walaupun mereka setuju dia bawah sikit pada hadis sahih, tapi dia masih lagi boleh digunakan beberapa hujjah yang boleh digunakan pakai. Baik. Hadis hasan yang digunakan pakai ini sebagai hujjah, mungkin dia tak tulis kat sini. Mungkin yang dimasukkan adalah hasan li zatihi. Ya. Hadis hasan li zatihi ini maknanya hasan li zatihi adalah hadis yang banyak orang yang meriwayatkan dia. Dia kalau tak ramai orang meriwayatkan dia, dia tak sampai ke tahap mutawatir, dia hadis ahad dan sebagainya, mungkin dia dalam kategori hasan li ghairi. Ini kaedah. Dan ingat hadis hasan ni kalau dah ramai meriwayatkan dia, dia boleh naik ke tahap hadis sahih. Tapi tak boleh dia pergi ke tahap hadis sahih li zati, dia boleh pergi ke tahap hadis sahih li ghairi. Itu dia orang punya kaedah lah. Nak mengeluarkan sesuatu hadis punya martabat. Baik, kita tengok topik yang kedua ni pula. Bagaimana pula dengan hukum beramal dengan hadis hasan. Yang tadi hujah, ada ulama yang membolehkan. Ada ulama tak dibolehkan. Sebab ada ulama cuma dia bolehkan hadis sahih saja yang boleh jadi hujah. Tapi yang membolehkan pun ada. Seperti Al-Hakim, Ibn Hibban, juga Ibn Khuzaimah. Maknanya masih ada lah ulama ni kan. Jadi kita pun tak boleh tolak bulat-bulat dan tak boleh ambil bulat-bulat juga secara mutlak. Sebab masih ada lagi ulama seperti Al-Hakim, Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah. Mereka pun ulama juga. Jadi kita dalam sudut adabnya kena respect jugalah pandangan mereka. Baik. Hukum beramal pula dengan hadis hasan ni. Menurut pendapat ulama, kedudukan dan beramal dengan hadis hasan adalah sebagaimana berikut. Di muka surat sebelah pula, di muka surat 174. Dia ada dia kriteria pula macam mana cara nak beramal. Menurut pendapat majoriti ulama, majoriti ni maknanya jumhur. Jumhur ulama, majoriti. Kalau ijma' lain, ijma' maknanya sepakat, semua ulama dia pendapat sama. Ini kalau majoriti jumhur maknanya majoriti berpendapat sama, tapi ada juga minoriti yang tak sependapat. Majoriti ulama dan ahli hadis, mereka bersepakat mengatakan wajib beramal dengan hadis hasan. Mereka sepakat boleh kita beramal dengan hadis hasan walaupun dia bukan hadis yang sahih. Antara lain juga berhujah dengan hadis hasan li zati dan hasan li ghairi sama dengan hadis sahih. Dia boleh kan? Majoriti ulama membolehkan untuk berhujah dan beramal dengan hadis hasan. Untuk itu, kedudukannya adalah sama seperti hadis sahih. Dia punya level sama dengan hadis sahih punya level. Tetapi sudut darjat perawinya tidak mencapai darjat perawi hadis sahih. Itu saja dia berbeza. Dari sudut perawi dia je. Dia tak sama. Sebab dia tak sama. Mungkin salah satu daripada perawi dia, mungkin ada berapa orang. Kata ada 5-6 orang yang meriwayatkan hadis ni. Salah satu daripada 5-6 orang tu, dia tidak dikenali dia punya latar belakang. Sama ada orang ni sikah yang bermaksud amanah kan, ataupun dia orang ni dobit ke tak dobit, dia orang tak kenal, orang tak dapat trace. Jadi disebabkan satu orang ni, dia tak boleh letak jadi sahih, dia letak jadi hasan. Dia punya martabat hadis. Tapi dari sudut pengamalan, dan mengeluarkan hujah dibolehkan. Majoriti membenarkan. Tapi masih ada minoriti yang tak benar juga lah maksudnya kan. Kalau dah ada majoriti, mesti ada minoriti. Okay. Di mana perbezaan dengan hadis sahih ialah daripada sudut dobit. Tadi saya dah bilang tadi, penghafalan dobit ni. Dobit maksudnya penghafalan perawi dia. Sahaja. Kurang sedikit darjatnya dan kekuatan hujahnya juga kurang berbanding hadis sahih. Ini saja. Masalah hadis hasan ni, dia perawi salah satu daripada dia mungkin ada yang orang kenal tapi hafalan dia tak mantap. Jadi dia dikira sebagai dobit. Hafalan tak mantap kadang-kadang dia melibatkan bukan dia ni nak menipu hadis, bukan. Dia bukan menipu hadis. Memang manusia macam ni.
dari sudut faktor umur, kadang-kadang kita pun terlupa-lupa juga. Kita kan ada umur sekarang kan. Kadang-kadang kita lupa juga Dulu muda-muda aku cakap lain, dan tua aku cakap lain pula. Kita tak perasan. Tapi ulama-ulama hadis diorang tengok. Jadi dia bilang bukan kita tak ambil dia jadi sahih sebab salah satu perawi dia tu ada dia punya topik kurang. Maknanya dia punya hafalan kurang mantap. Kan dulu waktu dia muda dia kata gini, lepas tu dia dah tua sikit dia punya hadis berubah pula. Ada sikitlah dia punya teks matan dia, bukan berubah total tidak. Dia berubah dari sudut penyusunan bahasa dia kan. Orang cukup detail jaga hadis ni. Jadi yang macam gini tak boleh. Tapi kalau yang sahih ni, waktu dia muda dia cakap A sampai Z gini, yang dah tua pun dia cakap gitu juga, tak berubah. Ini maknanya dia berhafalan kuat. Macam kita kan, kalau kita hafal Quran, waktu muda kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Sekali kita dah tua pula, kita start daripada Allahu samad, lam yalid. Kali itu tertinggal pula. Qul huwallahu ahad tertinggal. Tak boleh lah maknanya kan, hafalan kita tak mantap. Hafalan yang tak mantap ni bukan bermakna dia sengaja nak merubahkan makna hadis tu, tak. Kadang-kadang memang semula jadilah atas dasar faktor umur. Kadang-kadang ulama-ulama ni makin tua, dia orang pun makin lupa-lupa. Macam kita lah, kita kan makin tua, orang makin lupa-lupa juga kadang-kadang. Ini memang dah jadi apa dia panggil fitrah manusia. Memang Allah ciptakan manusia ni bukan semua mempunyai kekuatan penghafalan yang sama. Kalau semua mempunyai kekuatan penghafalan yang sama, maknanya kita pun dah boleh hafal Quran, hafal hadis macam ulama-ulama yang lain juga. Tak sama hafalan kita dengan mereka. Mereka manusia macam kita, betul. Kita pun manusia macam dia orang. Dia orang tak maksum, betul. Dia orang tak maksum. Tapi pemikiran dia orang dengan kita jauh berbeza. Mereka jauh lebih hebat maknanya. Baik, menurut pendapat minoriti pula. Minoriti ahli hadis seperti Ibn Hibban, Al-Hakim dan juga Ibn Khuzaimah, kedudukan hadis hasan adalah setaraf dengan hadis sahih. Ini pula dia orang dan tiga orang pula dia setaraf dengan hadis sahih. Walau bagaimanapun, mereka ini juga tetap meletakkan darjat hadis sahih lebih tinggi dan mestilah diutamakan terlebih dahulu apabila berlaku pertentangan di antara keduanya. Dia bilang hadis hasan ni macam hadis sahih sama. Dia tak ada beza. Cuma kalau ada benda yang bertentangan, baru diorang akan mula pertimbangkan, ambil hadis hasan dulu. Hadis sahih dulu. Hadis hasan ditinggalkan dulu. Kalau ada pertentangan. Kalau tak ada pertentangan, tak ada kontradik, memang diorang boleh gunakan hadis hasan. Ini kaedah. Baik, justru secara umum, hadis hasan termasuk juga kategori hadis makbul. Makbul ni maknanya yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kata doa kita doa yang makbul kan, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditolak dia tak boleh dipanggil makbul. Maknanya hadis hasan ni termasuk kategori hadis yang diterima. Atau boleh berhujah dengan dia. Boleh digunakan hujah. Di mana majoriti ulama fiqh beramal dengan hadis hasan. Majoriti maknanya ulama fiqh ramai. Ulama-ulama fiqh ni maksud ulama fiqh seperti imam-imam 4 mazhab tu. Ini contoh dia tak. Sebenarnya mazhab ramai. Sebelum mazhab kita yang kita ada hari ini cuma 4 yang mutabar. Mutabar maknanya dikenali dan digunakan pakai hingga hari ini seperti mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali kan. Tapi selain daripada itu ada juga mazhab Al-Laits kan, mazhab Sufyan Al-Thawri. Banyak ulama-ulama yang terdahulu. Diorang pun pada asalnya ada mazhab-mazhab dia. Dan para sahabat pun ada mazhab-mazhab dia. Mazhab-mazhab sahabat ni kadang-kadang antara sahabat pun tak sependapat. Ini memang lumrah manusia. Kan? Ibnu Mas'ud kata gini, nanti Sayyidina Ali kata gitu. Sayyidina Umar kata gini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pula kata gitu. Dia memang ini lumrah manusia. Kita kena lihat daripada berbagai sudut tentang bab mazhab ni. Mazhab ni maknanya yang mengikuti. Macam kita ni, kita mengikuti kaedah bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah.
Nanti bawah Imam Syafi'i banyaklah ulama-ulama dia yang ikut mazhab dia tu. Imam Maliki pun sama. Habis yang mazhab-mazhab yang lain pula bagaimana pula? Mazhab-mazhab yang lain seperti Al-Laits. Al-Laits ni saya baca dia punya sejarah kehidupan dia. Dia punya ilmu pun sama hebat dengan ilmu Imam Syafi'i rahimahullah. Dia pun hidup sezaman antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i juga. Dia pun hebat juga. Dia pun boleh buka dia sendiri punya mazhab juga. Kan? Imam Sufyan As-Sauri ni kan. Cuma masalahnya mazhab dia tidak kekal hingga hari ini. Pertama, dia tidak membukukan dia punya kaedah fiqh. Dia panggil usul fiqh. Dia tak ada usul fiqh. Nak ada mazhab ni perlu ada satu kaedah dalam hukum fiqh ni, dia panggil usul fiqh. Itu yang dia tak dibukukan. Ataupun mungkin dia dibukukan tapi murid-murid dia tidak menyebarluaskan dia. Jadi makin lama pengaruh dia makin kurang. Jadi dia terhapus begitu saja. Dan alhamdulillah yang dibukukan usul fiqh hingga hari ini yang 4 mazhab lah yang kekal. Ini 4 mazhab yang kekal. Contohnya seperti murid-murid mereka inilah yang menyebarkan. Murid-murid yang mengamalkan mazhab tersebut punya kaedah. Seperti Imam Syafi'i contoh. Imam Syafi'i bawah dia lagi ulama. Lagi ramai ulama-ulama yang hebat. Kita ada ulama seperti Imam An-Nawawi, kita ada Imam Ibn Hajar Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami, kita ada Imam Ar-Ramli. Banyak dia punya pecahan-pecahan ulama. Baik, justru secara umumnya hadis hasan termasuk kategori ini saya dah bilang tadi, kita ambil yang bawah kali. Seharusnya ada juga seharusnya juga sebahagian ulama hadis dan ulama usul fiqh berhujah. Ini baru saya kata dari usul fiqh. Usul fiqh berhujah dengannya kecuali segelintir dari kalangan mereka yang berpandangan tegas. Maknanya ada yang biasalah manusia mana ada semua sama pendapat. Ada dia okey kita boleh gunakanlah dia bilang. Tapi ada tak dia on the ball be. Wah, pemandangan tegas ni maknanya dia betul-betul strict be. Dia tak nak guna hadis hasan. Dia mesti nak mati-mati nak yang sahih saja. Okey tak apa. Ini pandangan masing-masing ulama berpandangan. Sebab yang tak guna hadis, bukan tak gunalah, yang nak gunakan hadis hasan ni pun dia orang pun ulama juga. Kan? Jadi terserah yang mana sesuai. Jadi kalau kita nak ikut mana satu ustaz, kita ikut sajalah apa yang masyarakat umum di sekeliling kita lakukan, itu yang kita ikut amalkan. Ini dia panggil dalam kaedah usul fiqh sebagai al-uruf. Uruf ni adalah adat kebiasaan masyarakat amalkan, biarkan dia beramalkan begitu. Kita jangan buat sesuatu yang bertentangan dengan amalan yang telah diguna pakai oleh masyarakat setempat. Kalau kita buat lain dari yang lain yang diamalkan, nanti dia takut-takut boleh menimbul fitnah. Kan? Apa ni dia ni buat orang tak pernah buat, dia lain pula daripada kita. Kan? Jadi kita kena sama-sama meraihkan perbezaan pendapat ni. Baik, hukum beramal dengan hadis dhaif pula. Ini kita baru masuk ke hadis yang dhaif pula. Pendapat ulama, hukum beramal dengan hadis dhaif. Ulama tidak sependapat. Ulama tidak sependapat. Bukan semua ulama yang agree lah maksud dia kan. Ulama tidak sependapat tentang kedudukan dan hukum beramal dengan hadis dhaif. Pendapat mereka sebagai berikut. Okey, ini pendapat ulama-ulama sebagai berikut tentang hadis yang dhaif ni pula. Menurut pendapat yang dipelopori oleh Abu Bakar Ibn Al-Arabi yang bermazhab Imam Malik. Maknanya bermazhab Maliki. Juga Imam Bukhari dan Muslim, Ibn Hazm dan juga yang bermazhab Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ibn Hazm ni pun bermazhab juga. Bermazhab Imam Syafi'i. Maknanya apa? Dia memang hebat dalam bidang hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim ni kan. Tapi dalam bab fiqh, dia masih lagi gunakan kaedah Imam Syafi'i. Maksudnya dia bermazhab lah. Kan? Lepas tu kalau kita kata kita tak ikut mazhab, tak boleh. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Hazm tu semua ikut juga mazhab Imam Syafi'i. Abu Bakar Ibn Al-Arabi pun ikut mazhab Imam Maliki. Maknanya ada kaedah dalam bidang fiqh lah maksud dia. Kalau bidang hadis memang diorang dia ahli lah. Baik. Tidak harus beramal dengan hadis dhaif. Ini menurut
ulama-ulama yang saya sebut tadi, dia kata tak harus beramal dengan hadis yang dhaif secara mutlak. Secara mutlak maknanya semua kan diorang tak ambil. Secara mutlak diorang tak ambil hadis yang dhaif. Sama ada hadis itu berkaitan dengan perundangan atau hukum dan sama ada ia berkaitan dengan fadail a'mal. Maknanya fadail a'mal pun dia tak ambil juga. Ini yang dia tolak hadis dhaif. Dia cuma ambil hadis hasan dan hadis sahih saja. Baik. Menurut pendapat Imam Ahmad ni siapa? Ahmad bin Hanbal. Yakni pengasas mazhab Hanbali. Kehebatan Imam bin Hanbal ni pun kita tak boleh nak pertikaikan juga. Sebab dia antara ulama mazhab yang paling banyak hafal hadis. Dia hafal hadis sebanyak 1 juta hadis. Lagi hebat. Ya. Tapi masuk 1 juta tu dia hafal semualah. Yang sahih, yang dhaif, yang hasan semualah. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal ni pula kata apa? Jika hadis tersebut berkaitan dengan galakan dan ancaman, kami tidak terlalu ketat mengenai sanadnya. Maknanya dia ada kaedah dia tak terlalu strict sangat tentang tengok siapa yang meriwayatkan daripada sanad ni. Kan? Ini bermakna Imam Ahmad akan meriwayatkan hadis tersebut dengan menyebut semua perawi dia. Dia riwayatkan. Kalau kita buka kitab Sunan Ahmad kan, Sunan Imam Ahmad ni memang ada. Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud. Ni semua diorang ada. Letakkan hadis-hadis yang dhaif dalam kitab mereka. Lepas tu diorang akan sebutlah nama-nama perawi yang dalam letak ni. Lepas tu nanti penghujung dia bilang hadis ini adalah dhaif. Kan maknanya lemah. Kan? Iaitu jika tiada dalam rangkaian sanadnya perawi thiqah yang boleh digunakan sebagai hujah. Jadi kalau dalam perawi dia ni, ada perawi yang tidak amanah, kan, boleh digunakan sebagai hujah, maksud dia adalah walaupun dia hadis dhaif, boleh lagi digunakan pakai untuk beramal dan berhujah. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan lagi, hadis dhaif boleh digunakan untuk beramal dalam perkara berkaitan kelebihan amalan soleh saja, seperti kelebihan bacaan Al-Quran dan kelebihan zikir. Ini dia gunakan amalan-amalan yang boleh mendatangkan ibadah pahala dan sebagainya, dia boleh gunakan. Ini kaedah daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Ahmad juga, apabila hadis dhaif tersebut mengandungi kelebihan-kelebihan yang menunjukkan jumlah tertentu atau batasan tertentu seperti solat pada waktu tertentu dengan membaca ayat tertentu dengan cara tertentu, tidak boleh. Maknanya dia tak boleh dikhususkan. Dia tak boleh khususkan mesti nak ada solat ni dan solat ni mesti nak baca surah ni ada dia khususkan, tu tak boleh. Sebab dalam pembacaan surah apa-apa solat pun, surah merupakan sunat. Dalam bidang fiqah, dalam bidang fiqh dia sunat. Yang menjadi rukun cuma surah Fatihah saja. Hatta solat jenazah pun kena baca surah Fatihah. Tapi kalau surah selepas kita baca surah Fatihah itu semua sunat. Jadi kita jangan tentukan dia. Contoh ada orang nak ikut Nabi, boleh bukan tak boleh. Seperti lazim kita sedia maklum, setiap hari Jumaat pagi solat subuh Nabi akan baca surah As-Sajdah. Apa mesti nak baca surah As-Sajdah? Dia bukan mesti, dia harus. Kalau nak baca silakan, sebab dia mengikuti sunnah Nabi pernah baca. Kalau orang yang tak hafal surah As-Sajdah takkan tak boleh solat subuh pula, betul tak? Biarlah dia nak solat subuh, dia tak hafal, nak baca surah lain biarkan. Hari Jumaat pun sama. Hari Jumaat biasa kita baca selalulah, kalau saya pun saya selalu baca surah seperti mana Nabi baca, lazimnya surah yang Sabbihisma Rabbikal A'la tu pada rakaat pertama, rakaat kedua kita akan baca surah Ghashiyah. Hal ataka hadithur Ghashiyah, kan? Itu memang yang lazim Nabi buat. Tapi kadang-kadang tengok keadaan. Kalau cuaca hujan, jemaah melimpah ruah sampai luar masjid, basah kuyup, kadang cuaca terlalu panas, orang pun dah tak boleh tahan nak cepat, nak apa. Kita tengoklah keadaan. Kita boleh ringkaskan demi maslahah. Bukan kita tak nak ikut Nabi. Kita nak, tapi maslahah dia tu penting. Contoh macam hari ni sekarang ni, dalam keadaan COVID.
Saya kalau diundang jadi khatib solat Jumaat, biasanya saya pun dah terlazim, dah terbiasa juga dah. Rakaat pertama baca Sabi Ismar, rakaat kedua baca surah Al-Ghasyiyah tu kan. Tapi sejak COVID ni, Muiz dia ringkaskan khutbah berteks dan dia dah bilang dah kita semua imam-imam ni siapa jadi khatib jangan baca surah panjang-panjang. Sebab keadaan. Ya, dia tak nak kita stay lama-lama kat masjid kan, sebab takut bahaya, mudarat dan sebagainya. Dia dah bilang jangan baca surah panjang-panjang. Kita bacalah surah pendek. Kadang-kadang saya baca yang surah tu je 3 kul tu aja, kadang-kadang saya ambil ahli kelas rakaat kedua, nanti At-Tin rakaat pertama. Kadang-kadang yang rakaat pertama saya baca Al-Falaq, rakaat kedua saya baca An-Nas. Lepas tu Muiz pun bilang lepas tu wirid tak payah wirid panjang-panjang, doa pun buat ringkas-ringkas lepas solat. Okey, kita kena akurat sebab keadaan. Keadaan macam tu. Keadaan dalam keadaan COVID ni kan berbeza. Ini jadi saya bilang kelebihan tentang Imam Ahmad bin Hanbal ni. Maknanya Imam Ahmad bin Hanbal ni dia boleh digunakan hadis yang dhaif ni. Walaupun dia dhaif, dia boleh. Okay. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal lagi, Imam Ahmad bin Hanbal juga apabila hadis dhaif tersebut mengandungi kelebihan-kelebihan yang menunjukkan jumlah tertentu atau batasan tertentu seperti solat pada waktu. Okey. Ini yang dia dah bilang tadilah. Yang tertentu ni maknanya yang dia khususkan tu dengan membaca ayat tertentu, cara tertentu tidak boleh. Itu saja yang tak boleh. Tapi mengamalkan boleh. Cuma nak mengkhususkan surah tu mesti nak baca surah ni tak boleh. Hal itu kerana dikira menentukan amalan harus sabit melalui dalil syarak. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau nak buat macam itu, perlu ada dalil syarak. Dalil syarak ni dalil daripada Al-Quran dan hadis yang lain pula. Ada tak dalil dia? Kalau tak ada, kita tak boleh pandai-pandai meletakkan dia sebagai mesti. Mesti maknanya dah kena wajib. Kalau wajib tak baca dah berdosa pula nanti. Sebab tu ada kaedah hukum-hukum yang lain seperti harus, sunat kan. Jadi ulama tengok setiap benda ni apa hukum dia. Walaupun kita buat sesuatu benda yang Nabi tak pernah buat, atau lebih mudah dikenali sebagai perkara-perkara yang bid'ah. Nabi tak buat, kita buat bid'ah dia bilang. Okey. Bid'ah ni bukan hukum. Bid'ah ni perbuatan. Perbuatan yang Nabi tak buat, kita buat. Itu dia punya makna bid'ah, bukan hukum bid'ah. Hukum cuma ada 5 saja. Yakni yang wajib, yang haram, yang makruh, yang dipanggil sunat dan juga yang harus. Itu aja, 5 aja. Dia tak ada yang ke-6 bid'ah, hukum tak ada. Hukum tak ada. Bid'ah cuma perbuatan. Sama ada Nabi buat tak buat. Tapi kalau Nabi tak buat, kita buat boleh tak? Baru tengok pada hukum dia. Apa pula hukum kalau kita buat? Adakah dia haram? Contoh hukum-hukum yang dah kata Nabi tak pernah buat pun solat maghrib 6 rakaat. Kita pula ingat nak double pahala, kita buat 6 rakaat. Itu tak boleh. Itu dah jadi haram. Tapi kalau benda-benda yang sunat, Nabi tak buat tapi kita buat, apa hukum dia? Okey, disunatkan untuk kita buat sebab dia boleh mengingatkan kita kepada kematian, contoh. Boleh mengingatkan kita kepada Rasulullah supaya kita lebih cinta dan kenal kepribadian Rasulullah. Itu diboleh. Banyak benda-benda Nabi tak buat sebenarnya. Usul fiqh pun Nabi tak buat. Ulama-ulama yang buat. Ilmu ulumul hadis pun tak ada, ulumul Quran pun tak ada, ilmu tajwid yang kita belajar ngaji ada berdengung tak berdengung pun Nabi tak cakap ini idgham aruna, ini idgham bilaguna, ini mak wajib muttasil. Nabi tak cakap. Nabi cuma baca saja macam mana hukum-hukum tajwid Nabi baca. Ulama yang mendefinisikan pembacaan tu dengan meletakkan nama hukum. Yang Nabi baca panjang ni nama dia mak wajib muttasil. Yang ini mat jaiz munfasil, yang ini ma'arif disukun. Mana ulama yang letakkan. Jadi ulama letakkan tu adalah perkara yang bid'ah. Nabi tak buat. Tapi apa pula dari sudut hukum? Adakah dia dibolehkan? Dari sudut hukum pula ulama fuqaha bilang dia dibolehkan. Maknanya dia adalah hukumnya sunat. Sunat maknanya kalau buat dapat pahala lah. Kita pun belajar ada dia punya prosedur dia.
Itu kaedah dia. Okay, yang ketiga ni kita tengok menurut pendapat Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar Asqalani. Kita dah tahulah siapa Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani ni. Ni memang dua-dua ni bermazhab Imam Asy-Syafi'i dan mereka berdua ni memang ahli hadis. Dia memang spesialis bidang hadis dan juga bidang fiqh kalau Imam Nawawi. Imam Nawawi ni sebenarnya dia adalah pensyarah hadis-hadis daripada Imam Muslim dan Ibn Hajar Asqalani ini adalah pensyarah yang mensyarahkan hadis-hadis Imam Bukhari. Dia orang yang mensyarahkan maknanya bukan calang-calang orang. Kita baca Quran, kita tak boleh faham kalau ayat itu tidak ditafsirkan. Jadi kita perlukan ulama mufassirin yang menafsirkan ayat ni. Nanti ulama nak menafsirkan ayat ni dia adalah kaedah dia. Dia tahu ayat ni punya asbabun nuzul. Dia tahu ayat ni punya ayat nasikh ke mansukh. Dia tahu dari sudut bahasa balaghah dia. Dia tahu dari sudut grammar nahwu dia. Dia tahu ayat ni turun kat Mekah ke kat Madinah. Ayat-ayat Madani ke Makkiyah. Dan dia tahu ayat ni ayat nasikh ke ayat mansukh. Dia orang ada kriteria dia nak mentafsirkan sesuatu ayat Quran. Tapi nak mentafsirkan sesuatu hadis, dia tak panggil tafsir hadis. Dia panggil syarah hadis. Jadi Imam Nawawi ni adalah merupakan ulama yang mensyarahkan hadis Imam Muslim, Ibn Hajar dalam kitab Riyadatus Shalihin, dan kalau Ibn Hajar Asqalani ni pula dalam kitab Fathul Bari dia mensyarahkan hadis Imam Bukhari. Mensyarahkan maknanya menguraikan ataupun menafsirkan sesuatu hadis. Kita tak boleh baca hadis, kita faham apa yang tersurat tak. Kadang-kadang ada yang tersirat di sebalik tersurat. Dia memerlukan syarah untuk huraikannya. Macam Al-Quran, kan? Kita memerlukan ulama untuk menafsirkan ayat itu. Huraikan. Baru kita nampak gambaran ni. Tak boleh by literal meaning, oh ini Allah nak. Tak boleh. Sebab apa saya bilang tak boleh? Sebab dalam Al-Quran, bukan semua ayat-ayatnya berbentuk ayat-ayat Muhammad. Muhammad ni jelas nyata, kita baca, kita faham. Tapi ada juga ayat-ayat yang berbentuk mutasyabihat. Mutasyabihat ni ayat yang sama-sama. Kita tak tahu apa maksud dia sebenarnya. Jadi kita serahkan pada ulama. Kenapa kena serahkan pada ulama? Sebab Nabi yang bilang, al-ulama warisatul anbiya. Para ulama inilah pewaris pada Nabi. Dan Al-Quran pun bilang, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Jadi nak tahu pasal agama, kita tanyalah ulama-ulama kita dalam bab agama. Nak tahu pasal perubatan, tanya doktor-doktor pakar. Nak tahu tentang perundangan hukum hakam ni, tanya lawyer-lawyer yang ada pengalaman ni semua. Mesti nak kena rujuk. Bukan ikut apa yang kita rasa je, bukan. Kadang-kadang kita rasa dengan ulama rasa jauh berbeza tau. Sebab tu kita kena ikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama. Baik, Imam Nawawi dengan Ibn Hajar Asqalani pula dia bilang apa? Hadis dhaif boleh dijadikan hujah. Maknanya boleh dijadikan hujah dalam perkara yang berhubung dengan fadail amal. Maknanya dalam amalan-amalan kita. Fadail ni maknanya daripada perkataan fadilat. Amal ni amalan. Dalam sudut fadilat amalan boleh, kata Imam Nawawi dengan Ibn Hajar. Kisah-kisah, galakan, ancaman serta seumpamanya. Maknanya kita boleh amalkan. Kalau dia boleh memotivasikan kita tentang kisah-kisah terdahulu dan sebagainya, ada hadis-hadis yang dhaif ni boleh kita amalkan. Rumusannya hadis dhaif, ini pendapat yang Imam Nawawi dengan Ibn Hajar. Rumusannya hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah. Untuk beramal boleh, dijadikan hujah ni tak boleh dijadikan hujah. Dalam perkara yang berkaitan dengan hukum, lebih-lebih lagi bab akidah. Dalam bab akidah, Imam Ibn Hajar, Ibn Hajar Asqalani dengan Imam Nawawi rahimahullah ni pun diorang tak gunakan dalam bab akidah. Kalau bab hadis dhaif. Bab amal diorang masih gunakan. Antara lain, hadis dhaif itu banyak. Berdasarkan kategorinya hadis matruk. Merupakan hadis yang paling rendah sekali taraf dan martabatnya. Nampak tak?
Dia hadis tu betul daif, tapi daif dia pun ada dia punya martabat dia. Dan yang paling rendah sekali martabat dia adalah hadis matruk. Dia panggil. Matruk ni dia punya level paling rendah. Dia dah daif, tapi paling daif. Dia dah hampir-hampir, kalau lagi sikit lagi jatuh pada matruk, dah kira hadis maudhu. Maudhu hadis palsu. Palsu memang orang tak gunakan. Palsu ada ulama kata dia bukan hadis. Dia dah palsu tu bukan hadis, itu manusia yang buat. Jadi totally tak ada ulama yang gunakan hadis palsu. Baik, terusnya pada muka surat yang ke-176 pula. Muka surat sebelah dia pula. Syarat dia pula. Ada syarat nak beramal dengan hadis daif. Hadis daif tadi bilang boleh beramal kan? Dia ada syarat dia. Ibn Hajar Asqalani membolehkan berhujjah dengan hadis daif untuk keutamaan amalan. Berasaskan 3 syarat ini. Dia ada 3 syarat kalau nak beramal dengan hadis daif. Yang tadi dipanggil fadail amal tu. Yang pertama, daif pada hadis itu tidak keterlaluan. Oleh itu, daif kerana perawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah dalam tidak dapat dijadikan hujjah. Ini daif yang terlalu rendah dia punya martabat dia. Macam matruk tadi. Itu memang Ibn Hajar Asqalani kan tak boleh. Dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis tersebut masih selaras dengan dasar yang dibenarkan oleh hadis yang lebih sahih. Erti kata lain, maksud yang terkandung dalam hadis dhaif itu tidak bercanggah dengan kaedah umum agama Islam. Ini yang keduanya ni pula. Dia bilang kalau nak amalkan dia, dia mesti tak boleh bercanggah. Dia dhaif, dia ada bercanggah tak dengan kaedah umum. Kita bukan kaedah khusus. Kaedah khusus lain. Ini kaedah umum. Bila kita kata berdoa pada bulan Rejab ni lah contoh. Bulan Rejab ni dari sudut kaedah umum memang dibolehkan. Dia tak ada larangan yang khusus tentang berdoa ni. Tapi dari sudut dalil secara umum dibolehkan. Ayat Quran Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doamu itu. Jadi ulama mengambil sandaran ayat ini sebagai doa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni bermaksud doa yang umum. Bila-bila orang nak doa, doa. Kan? Tak ada larangan pun. Tak boleh doa pada hari ini, tak boleh berdoa pada hari ini, tak ada larangan. Kan? Jadi dibolehkan. Bila-bila nak doa, doa. Cuma ulama yang ambil kesempatan dia bilang, okey, kita ambillah keberkahan yang tersirat di dalam bulan Rejab, keberkahan yang tersirat dalam bulan-bulan tertentu. Sebab tiap bulan ni dia ada dia kelebihan dia. Sebab tu banyak terjadi peristiwa-peristiwa kan yang terjadi ni semua ada sebab-sebab tertentu. Macam kelebihan bulan Zulhijjah. Zulhijjah dikenali sebagai bulan haji. Kenapa Allah tak suruh kita pergi haji bulan lain? Mesti nak bulan Zulhijjah saja boleh pergi haji. Umrah bila-bila boleh pergi. Tapi haji tak boleh. Haji hanya pada bulan Zulhijjah saja. Itu pun ada tarikh dia Allah tetapkan. 9 hari bulan Zulhijjah mesti nak berwukuf ke Arafah. 10 hari bulan baru kita kena lontar jamrah Akabah, baru boleh tahlul, dia panggil tahlul awal. Dan yang 3 hari lagi itu 11, 12, 13 dipanggil hari tasyrik. Dia ada kaedah yang Allah dah tetapkan. Maksudnya 14 hari bulan baru awak nak wukuf dah tak boleh lah. Ketetapan tu Allah dah tetapkan. Yang ketiganya, hendaklah berhati-hati. Ataupun dia panggil dalam berhati-hati ni dia panggil ihtiyat. Ihtiyat sudut pegangan ketika beramal dengan dia. Baik. Hal itu supaya tidak bersalah menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah SAW, sedangkan hakikatnya ia bukan hadis atau bukan perkataan baginda SAW. Maknanya kena berhati-hati. Sebab hadis daif ni dia dapat bawa pada hasan tau. Dia bawa pada sahih, bawa pada hasan lagi. Jadi kita kena berhati-hati juga. Mungkin dia pun memang bukan hadis. Mungkin hadis. Jadi kita
serahkan pada para ulama. Kalau ulama kata dia hadis dhaif, dhaif lah. Kalau ulama kata dia hadis yang maudhu, yang palsu, dia palsu. Sebab dia dah ada ke bawah lah, dia punya martabat tu. Dah hampir. Boleh jadi dia palsu dan boleh jadi dia dhaif. Cuma kita tak ada dia punya kelebihan untuk nak menentukan itu dhaif, itu palsu. Kita tak belajar bab kaedah dia. Jadi macam mana kita nak ambil sumber dia? Kita ambil daripada sumber ulama. Ulama-ulama ni dia ada kaedah-kaedah dia, kita ikut kaedah dia. Kan? Yang mana kita rasa ulama bilang boleh, kita ikut. Yang mana bilang tak boleh dan kita tinggalkan. Sebab diorang memang arif. Arif maknanya diorang lebih memahami tentang benda-benda ni. Baik, rumusan hadis dhaif, ini dia punya conclusion lah. Tidak boleh dijadikan hujah syarak. Kan? Hujah syarak, tetapi hanya boleh diamalkan untuk perkara-perkara kecil saja. Erti kata lain, hadis ini tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam perkara-perkara hukum. Lebih-lebih lagi dalam perkara akidah. Ini rumusan dia. Maknanya dalam sudut hukum, kita tak boleh gunakan sebagai hukum. Hukum ni boleh, itu tak boleh. Ni dalam lebih-lebih lagi bab akidah tak boleh. Tapi dalam sudut peramalan dibolehkan. Amal. Nak amal lah. Hadis ni boleh. Hadis ni bilang suruh buat gini, buat gitu. Okey, nak amal. Tapi ada orang tak nak. Dia nak amal yang hadis sahih, apa sahih aja. Daif tak apa. Ini hak individu. Terserah. Dia tak nak, tak apa. Tapi jangan salahkan orang yang mengamalkan hadis daif. Kan? Dan orang hadis daif jangan menyalahkan orang yang nak beramal dengan hadis sahih. Ini pilihan masing-masing. Agama Islam ni luas sebenarnya. Semua tertakluk kepada diri kita sendiri. Kita nak dan tak nak saja amalkan. Kalau awak tanya saya pula ikut pandangan majoriti masyarakat di sekeliling kita ni, macam mana kaedah dia buat, macam gitu saya ikut. Saya juga follow the flow aja. Jadi dia bersesuaian dengan kaedah uruf. Uruf ni maknanya apa yang telah diamalkan oleh masyarakat sekeliling kita buat. Kadang-kadang sebab tu kita kena faham. Berbeza mazhab ni pun ada bagus juga tau. Sebab kaedah-kaedah mazhab ni apa yang saya nampak melalui pengalaman saya lah, yang biasa mengembara pergi musafir ke negeri-negeri lain ni, saya tengok budaya masyarakat orang-orang Islam setempat ni semua tak sama sebenarnya. Kan? Kalau kat negeri Arab, dia orang ada budaya dia orang sendiri. Dekat Singapura pun, kita pun orang Melayu ada budaya kita sendiri. Dekat negeri Cina pun nanti ada orang Islam yang mempunyai budaya-budaya Cina yang tersendiri. Dia berbeza-beza. Kan? Bahkan kita kat Singapura ni pun bukan semua orang Islam ni orang Melayu. Ada orang-orang yang Indian Muslim. Dia bermazhab dengan mazhab Imam Hanafi. Tak apalah. Dia gunakan kaedah mazhab Imam Hanafi sebab sesuai dengan budaya dia sebagai Indian Muslim. Kita kena respect benda tu. Kan? Jadi kita pula nak guna mazhab tu, Ustaz. Kita hidup dikelilingi oleh masyarakat Melayu Islam. Kita ikut kaedah orang-orang Melayu Islam macam mana orang buat, itulah. Yang penting kita menghormati mazhab-mazhab lain juga. Jangan salahkan mereka. Kan? Kalau diorang bawa pahaman diorang pada masuk kat dalam budaya Melayu, kalau yang bercanggah kita boleh salahkan lah sebab dia bercanggah. Kalau tak bercanggah, biarkan kita ikut saja. Selalu saya ambil contoh seperti doa kunut. Kita tahu Imam Hanafi tak baca doa kunut pun. Kan? Tapi kalau dia orang jadi imam dekat Masjid An-Nur, yang mana majoritinya masyarakat Melayu yang bermazhab Imam Syafi'i, dia orang kena baca doa kunut. Mazhab Hambali dan Hanafi juga tak baca basmalah secara jahar dalam pembacaan surah Fatihah. Bila kita panggil Imam Mekah datang kat Singapura ni, dia kena baca basmalah tu. Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Dia kena respect. Saya bermazhab Imam Syafi'i contoh. Besok pula Imam Indian Muslim dekat Masjid Abdul Ghafur panggil saya jadi imam dekat sana pula. Besok pagi subuh, Ustaz, tolong saya jadi imam kat masjid ni. Boleh insyaAllah. Tapi saya tak boleh baca doa kunut. Sebab saya kena menghormati pandangan mazhab Imam Hanafi pula. Kalau saya jadi imam kat sana pun saya tak boleh baca bismillah kuat.
Ini kaedah sebenarnya ilmu ni. Kita kena perbagaikan. Sebab Imam Syafi'i sendiri pun pernah buat macam ni. Waktu dia pernah bersafir dekat Iraq, dekat kota Basrah, orang panggil dia jadi imam. Lepas tu dia solat jadi imam kat sana, dekat Kufah, dekat Kufah. Dia solat subuh, dia tak baca doa kunut. Dan beberapa murid dia yang ikut dia pergi Kufah tu tanya dia, kenapa kau tak baca doa kunut, wahai imamku, dia bilang kan. Dia bilang apa? Adakah kau terlupa? Dia bilang tidak, aku tidak lupa baca doa kunut. Aku ingat. Tapi aku sengaja tak nak baca doa kunut kerana aku menghormati pandangan mazhab Imam Hanafi. Sebab dia faham ketika itu Imam Hanafi ni punya pengikut yang jadi jemaah ni majoriti adalah pengikut-pengikut yang bermazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi ni dia berdakwah kan, dia meninggal dunia sampai dekat mana, dekat Kufah tu. Sebab itu kalau kita cakap kita belajar ngaji Quran, yang kita baca ni qiraat Imam apa? Imam Hashim Al-Kufi. Ya. Imam Hashim Al-Kufi maknanya orang Kufah. Kita sedar tak selama ni kita baca Quran, kita tak ikut Imam Syafi'i bicara baca tau qiraat dia. Kita ikut Imam Hanafi punya cara baca. Al-Kufi punya kaedah qiraat. Kalau Imam Syafi'i dia orang Mekah, dia belajar ngaji Quran dekat Mekah. Maknanya Imam Syafi'i baca Al-Quran ikut qiraat Ibn Katsir Al-Makki. Ibn Katsir Al-Makki nampak. Dia ada qiraat dia lain pula nanti. Dia punya tajwid dah lain pula. Itulah the beauty of Islam. Dekat mana dia ada, dekat situ kaedah dia gunakan. Imam Syafi'i. Dulu banyak orang bilang Imam Syafi'i pun ikut baca kita, tak, bukan. Saya dah gaji dah buat qiraat ni. Imam Syafi'i baca Quran ikut kaedah Imam Ibn Katsir. Ibn Katsir Al-Makki. Imam Malik baca Quran ikut kaedah Imam Nafiq Al-Madani. Orang Madinah. Maknanya dia ikut logat Madinah. Dia tak ikut logat orang Mekah. Imam Hanafi dia ikut logat orang Kufah. Sebab tu Al-Kufi. Sebab tu bila Imam Syafi'i pergi Kufah, dia tak baca doa kunut kerana dia menghormati pandangan mazhab Imam Hanafi. Padahal tak jumpa tu. Dia tak jumpa Imam Hanafi, tapi dia menghormati pandangan Imam Hanafi. Ini adab. Kenapa saya bilang tak jumpa? Sebab Imam Hanafi ni wafat tahun 150 Hijrah dekat Kufah dan Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah dekat Palestin. Tahun yang sama. Masa tu Palestin yang Kufah jauh tau. Tak ada kapal terbang macam kita hari ni. Maknanya tak jumpalah pada tahun yang sama juga. Dia lahir dengan tahun sama juga. Dia meninggal dunia Imam Hanafi ni. Tak jumpa pun dia boleh respect pandangan ulama'-ulama'. Hebatnya ulama' terdahulu. Berbanding dengan kita hari ini, jumpa ulama' pun kita dah tak nak ikut ulama' tu. Tak apa, kita kutuk pula ulama' tu. Berapa berbahaya kita hari ini. Baik, seterusnya kita masuk bab hukum meriwayatkan hadis dhaif. Tadi amalkan, beramal dengan hadis dhaif boleh ke tak boleh. Ini pula meriwayatkan. Meriwayat ini menyampaikan hadis dhaif ni pula. Boleh tak boleh kita sampaikan hadis-hadis dhaif pada masyarakat. Baik, ulama hadis berpendapat harus meriwayatkan hadis dhaif. Dan bermudah pada sanadnya tanpa menjelaskan kedaifannya. Namun ia berbeza dengan maudhu, di mana ia tidak harus diriwayatkan kecuali menjelaskan tentangnya. Maknanya boleh. Hadis dhaif, kita boleh meriwayatkan dia, sampaikan kepada orang, tapi kita kena bilanglah hadis ni hadis dhaif. Jangan bilang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, apa yang bersabda gini bersabda dah. Kena bilang hadis ni adalah dhaif. Bilang aja orang tahu. Itu boleh. Yang tak boleh, kita sampaikan periwayatan hadis-hadis yang maudhu. Itu yang tak boleh. Maudhu maknanya palsu. Dia beza dhaif dengan palsu. Palsu memang tak boleh. Di mana ia tidak harus diriwayatkan kecuali dengan menjelaskan tentangnya. Kita jangan meriwayatkan dia. Tak harus pun diriwayatkan. Cuma kita jelaskan hadis ni ada palsu. Itu boleh. Tapi nak riwayatkan kita jangan riwayatkan. Nak riwayatkan hadis dhaif tak apa. Dari sudut hukum,
ulama hadis berpendapat hukum ni adalah harus. Harus maknanya awak nak sampaikan pun boleh, tak nak pun boleh, tak ada masalah. Kan awak nak bilang ni hadis dhaif ke, awak tak nak bilang, awak tak nak sampaikan pada orang tentang hadis dhaif pun tak apa, dia tak ada masalah. Okey. Harus meriwayatkan hadis dhaif dengan dua syarat. Kalau nak meriwayatkan hadis dhaif ni ada dua syarat. Ia tidak berkaitan dengan perkara akidah. Kalau hadis dhaif dan sentuh berakidah, dia tak boleh. Dia maknanya kita nak riwayatkan dia nak sampai kepada orang lain yang tak ada kaitan dengan berakidah saja. Beramalan lain. Kan? Beramalan dia bukan berakidah. Awak nak beramal dengan hadis ni suruh kita buat apa-apa, awak nak buat. Terima tak terima pun bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita yang berdoa ni pun setiap hari ni pun, kalau Allah tak nak terima pun kita tak ada apa-apa. Itu urusan Allah. Kita jangan sibuk kacau urusan Allah. Kita buat urusan kita saja. Itu yang penting. Baik. Keduanya periwayatannya bukan tentang hukum. Seperti halal dan haram. Yang pertama bukan bab akidah. Yang kedua bukan bab hukum. Hukum dia halal. Hukum dia haram. Ini tak boleh. Kan? Tapi kalau tentang amalan, biarkan. Dia nak beramal dengan hadis dhaif itu yang dipanggil fadail amal. Maknanya fadilat. Fadail maknanya fadilat. Dia berkata fadilat. Amal ni amalan. Kalau dari sudut fadilat dia, biarkan. Kan? Tapi kalau buat hukum, kita jangan sentuh, dan juga hadis dhaif ni, dan juga kalau akidah pun tak boleh. Okey, kita ambilkan dengan satu muka surat ni lagi, muka surat 177. Justru harus meriwayatkan hadis dhaif selain daripada perkara hukum-hukum syarak dan akidah. Maknanya harus meriwayatkan selain daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum syarak dan akidah. Seperti apa contoh dia? Peringatan, galakan, ancaman, cerita-cerita dan sebagainya. Ini dibolehkan. Kan peringatan pada kita, galakan untuk kita buat, ancaman-ancaman untuk tertinggalkan, cerita-cerita yang boleh kita ambil sebagai iktibar, sebagai motivasi dan sebagainya, dia dibolehkan. Antara ulama yang disebutkan bermudah-mudah dalam meriwayatkannya ialah Sufyan Al-Thawri, Abdul Rahman bin Mahdi dan juga Ahmad bin Hanbal. Kan? Maknanya ini antara ulama yang disebutkan bermudah-mudah dalam meriwayatkannya. Dia mudah meriwayatkannya ini maksudnya dia tak terlalu ketat macam kriteria Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Dia ada kriteria. Mesti nak gini, mesti nak gini. Tapi yang imam-imam ada juga yang tak terlalu ketat dalam bab ni. Sebab dia apa dia tak ketat? Sebab dia tak melibatkan akidah, dia tak melibatkan hukum mahkam dalam syariat. Okey, orang boleh. Asalkan dia baik dan memberi motivasi pada masyarakat, dia boleh bagi galakan orang untuk beribadah dengan mengamalkan sesuatu perkara, dia orang bilang, okey tak apa, jangan terlalu ketat, dia bilang. Okay. Namun begitu, apa yang perlu diberi perhatian serius ialah apabila seseorang meriwayatkan hadis dhaif tanpa sanad. Jangan dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tetapi hendaklah dia mengatakan diriwayatkan dari Rasulullah SAW sampai kepada kami dan sebagainya. Maknanya dia kena nak sampaikan ni, dia kena ni lah, kena bersikap adil. Dia tak boleh bilang Rasulullah kata, kalau dia tak pasti, dia kena bilang ini dia dapat daripada riwayat daripada Rasulullah. Dari siapa dia tak tahu. Nanti kita akan masuk bab hadis-hadis yang selepas ni. Mungkin minggu depan kita masuk bab tu. Hal itu supaya tidak secara pasti menisbahkan hadis tersebut kepada Rasulullah sedangkan kita mengetahui kelemahannya. Sebab semua hadis yang diriwayatkan yang kita dapat ni bukan semua dari Rasulullah SAW. Ada dia terhenti pada sahabat saja. Lepas tu ada terhenti pada tabi'in, ada pada tabi'in saja. Ini semua nanti minggu depan kalau kita masuk bab yang muka surat seterusnya, muka surat yang sebelah tu 178, itu baru kita boleh masuk. Nanti kita nampak hadis marfu, hadis mauquf, hadis maktub. Banyak nama-nama hadis ni sebenarnya.
apa makna mauquf, apa makna maktub. Ini semua nanti akan kita sentuh sama-sama nanti. Minggu depan baru kita ni. Untuk hari ini kita cuma habiskan muka surat ni dulu. Topik nombor 4, faktor hadis daif lemah daripada sudut hujah dia saja. Baik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hadis daif itu lemah sudut hujahnya. Kenapa dia tak boleh dibuat sebagai hujah, tapi amal boleh, amal boleh, hujah ni yang tak boleh. Sebab tidak cukup syarat sahih. Dia tak cukup syarat, tu tak boleh berhujah dengan dia. Kedua, terdapat kecacatan atau ilah dari sudut matan dia ke, daripada sudut perawi dia ke, ada yang cacat, ataupun ilah ni maknanya ada kelemahan ataupun ada sebab-sebab tertentu. Okey, periwayatannya kurang dobit. Yang meriwayatkannya pun kurang dobit, maknanya hafalannya kurang mantap. Sanadnya tidak bersambung. Ini yang menjadikan dia dhaif. Terdapat kejanggalan atau syaz. Kalau yang ada kejanggalan, janggal ni maknanya dia janggal atau syaz. Syaz ni macam ragu-ragu lah. Dia pertentangan, kontradik dengan hadis yang lain ni pula. Hadis yang lain pula tak kata macam ni, dia kata macam gitu. Tapi kita dah mula janggal lah. Ni macam aja hadis ni cakap, tapi hadis yang lain tak cakap pun, hadis lain cakap lain pula. Itu dia panggil kejanggalan ataupun ada syaz, ragu-ragu. Boleh? Nak tanya apa-apa soalan? Nanti minggu depan kita masuk yang muka surat sebab 178. Baru kita akan bincangkan tentang hadis yang sampai ke tak sampai kepada Rasulullah SAW. Ada hadis yang diriwayatkan dia terhenti sampai Rasulullah tau. Ada tak? Ada dia tak sampai pun. Diriwayatkan oleh sampai di sanad dia terhenti kepada sahabat. Ada pun tak sampai sahabat. Di sanad sampai para tabi'in saja. Itu yang dikenali sebagai hadis-hadis yang tadi saya bilang marfu, mauquf ataupun maktub. Ini akan kita bincang insya-Allah di depan. Untuk hari ini ada apa-apa pertanyaan bab hadis hasan dan hadis dhaif? Sama ada dia boleh diamalkan ke, dia tak boleh diamalkan ke, dia boleh dibuat hujah ke, tak boleh dibuat hujah ke? Ada apa-apa soalan? Ada nak tanya apa-apa? Kak Isya, okey? Faham? Bisa? Okey, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Zarwana boleh InsyaAllah, Ustaz. Kak Mia, Kak Safia, Sarah. Ya. Boleh? Boleh. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, sebelum kita tutup majlis ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul As, saya mohon kerjasamalah kalau boleh dapat kita tutup dengan membaca suratul Fatihah yang mana kita khususkan buat almarhumah Hajah Kamariah binti Haji Ahmad. Hajah Kamariah binti Haji Ahmad ni merupakan kakak kandung saya. Dia kakak saya nombor 1 lah. Dia meninggal kat KL. Kita daripada tak dapat naik lah. Pasal keadaan COVID ni. Dia ada umur juga lah. Dia nombor 1. Adik-beradik dia nombor 1. Saya yang paling last. Saya yang khusus sekali dia daripada ramai juga. Jadi umur dia pun dah sekitar 70-an tahun juga. Masuk 74 tahun ni. Dia meninggal pada hari Jumaat lepas. Tapi dah selamat dikebumikan lah hari Jumaat tu. Dah habis lah. Cuma kita daripada kat Singapura dia lah juga buat majlis baca Yasin dan tahlil ni melalui online je lah. Jadi saya gabungan dari mara dari Malaysia dan Singapura semua untuk baca Yasin dan tahlil online aja. Dari itu saya mohon supaya kita juga kalau boleh dapat sama-sama tutup dengan baca suratul Fatihah buat almarhumah Hajah Kamariah binti Haji Ahmad ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, almarhumah kakak saya ini juga akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala rohnya dan ditempatkan bersama-sama dengan para anbiya, para syuhada dan para solihin, serta rohnya juga akan sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya insya-Allah. Ala hazina wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Abang ipar saya baru meninggal 4 bulan lepas tau. Minggu lepas kakak saya pula. Alhamdulillah. Kakak saya yang 2 ni. Ustaz dia Ustaz tak Gitu tu dah 4 bulan lepas pun tak boleh balik. Bulan ni pun tak boleh balik juga. 4 bulan je ni saya kakak saya pula. Tapi dia kahwin saudara saya juga. Hello. Orang dulu kan, bila dah saudara dah jauh 2-3 putu dia kahwin, dia mesti rapat. Tapi alhamdulillah Ustaz dapat hari Jumaat. Yalah Jumaat tu lah ada ke bumi kan. Satu Rejab tak silap saya hari tu. Bulan Rejab lagi kan. Bulan Rejab mudah-mudahan lah. Dia yang saya kecil-kecil dulu, pasal kita adik-adik ramai, jadi dia yang sulung kan. Dia yang banyak ajar adik-adik dia ngaji. Saya kena alif bata pun daripada dia juga tu. Macam mak saya anak ramai, dia nak jaga anak susah kan. Jadi dia yang tua, dia bantu mak saya lah ajar anak apa adik-adik dia. Sama dia banyak jadi pentasmik bapak saya. Bapak saya kalau hafal Quran, panggil dia duduk. Saya pun kecil-kecil tak pandai nak tasmik. Jadi dia lebih tua pada saya. Jadi bapak saya panggil dia duduk, bapak semak bapak saya bacaan. Jadi tukang semak kan. Bapak saya hafal, kalau salah dia tentulah bapak saya. Dia kira macam bapak saya best paling pas. Mungkin memang dah ajar dia lah. Itulah dukung pada pun. Mudah-mudahan dirahmati Allah SWT lah. Amin. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Baik kawan. Bye.